Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Saya Hainora binti Hamzah P109338, pelajar ijazah kedoktoran bidang pendidikan Islam, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan menjelaskan 3 perkara penting. Itu pertama, saya akan menjelaskan tentang 4 paradigma dalam bidang penyelidikan. Yang kedua, perbezaan di antara bentuk data dan bentuk kutipan data, kajian kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan perbezaan di antara pendekatan induktif dan didaktif dalam bidang penyelidikan. Sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut apakah 4 paradigma dalam bidang penyelidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan paradigma dalam penyelidikan. Paradigma dalam penyelidikan ia merupakan satu andaian asas dalam menjalankan sesuatu penyelidikan. Ia merupakan satu bentuk pemikiran yang dipegang oleh seseorang tentang sesuatu masalah yang perlu diselesaikan. Oleh demikian, paradigma dalam penyelidikan ia akan memandu seseorang penyelidik dalam menentukan aspek metodologi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, pertama sekali ialah paradigma positivism. Penyelidik positivism ianya menjalankan kajian untuk memahami corak aktiviti manusia dan membuat ramalan. Dan kebiasaannya, penyelidik positivism akan lebih menekankan ketetapan bukti penyelidikan, melihat hubungan perkaitan antara sebab dan akibat, membuat ataupun menguji sesuatu hipotesis, dan akhir sekali membuat generalisasi. Dan kebiasaannya, penyelidik positivism akan memilih kaedah metodologi untuk mengkaji tentang kajian ini melalui borang soal selidik dan eksperimen. Okey, yang kedua ialah interpretivism. Pengkaji atau penyelidik interpretivism menjalankan kajian untuk memahami dan menyelami sikap dan perangai manusia. Kebiasaannya, pengkaji interpretivism akan mengkaji secara teliti dan mendalam tentang isu yang dikaji. Seterusnya, pengkaji interpretivism akan membuat interpretasi bergantung kepada individu yang berbeza. Metodologi yang dipegang oleh pengkaji interpretivism ialah kaedah kualitatif melalui sesi temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Paradigma yang ketiga ialah pragmatism. Pengkaji pragmatism melihat dunia dengan lebih terbuka dan mereka sentiasa mencari kaedah terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pengkaji pragmatism akan menggunakan pelbagai pendekatan untuk memahami permasalahan kajian. Metodologi yang dipegang oleh pengkaji pragmatism ialah mixed method, kajian tindakan dan juga DDR. Paradigma yang keempat ialah critical theories. Critical theories digunakan oleh pengkaji untuk membaiki keadaan sosial dan kemanusiaan mereka. Kebiasaannya, penyelidik critical theories akan cuba memahami hubungan antara golongan dalam masyarakat dan bagaimana perubahan itu berlaku. Di samping itu juga, penyelidik critical theories akan cuba menggunakan sumber-sumber sejarah dan data-data sekunder yang sedia ada serta mereka akan cuba memberikan pandangan secara kritis. Dan metodologi yang dipegang oleh critical theories ialah melalui kaedah kualitatif. Bentuk data dan kaedah kutipan data pengkaji positivism. Bentuk data pengkaji positivism lebih bersifat kepada nombor, data-data numerikal ataupun statistik. Manakala bentuk kutipan data pengkaji positivism adalah melalui soal selidik dan kajian eksperimen. Manakala bentuk data pengkaji interpretivism ialah bersifat deskriptif, lebih kepada penhuraian terhadap sesuatu perkara yang hendak dikaji.
Dan bentuk kutipan data pengkaji interpretism ialah melalui kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Seterusnya kita akan melihat pendekatan induktif dan hubungannya dengan pengkaji interpretivism. Pengkaji interpretivism yang menggunakan pendekatan induktif akan memulakan kajian mereka seperti berikut. Langkah pertama, penyelidik akan mengumpul maklumat dan data. Kedua, penyelidik akan menyoal soalan kepada informer tentang fenomena yang dikaji. Ketiga, data akan diklasifikasikan dan diletakkan dalam kategori. Keempat, pola dalam data ditentukan dan teori yang berpotensi dicadangkan. Dan akhir sekali, teori diuji dan dibangunkan. Pendekatan induktif ini dianalogikan seperti high climbing, iaitu seperti mendaki gunung. Manakala pendekatan diduktif mempunyai hubungan dengan pengkaji positivism. Pengkaji positivism yang menggunakan pendekatan diduktif akan memulakan kajian mereka seperti berikut. Pertama, penyelidik menguji suatu teori, kemudian hipotesis atau persoalan penyelidikan diterbitkan dari teori ini. Seterusnya, konsep dan pemboleh ubah dioperasikan dan instrumen digunakan untuk mengukur pemboleh ubah yang dikaji dan akhir sekali, hipotesis akan disahkan. Kebiasaannya, pendekatan diduktif ini dianalogikan seperti model air terjun. Demikian tadi perbincangan saya tentang paradigma dalam bidang penyelidikan. Semoga apa yang saya bincangkan dalam video ini dapat memberi manfaat dan informasi kepada anda semua tentang 4 paradigma dalam bidang penyelidikan. Sekian daripada saya, Hainura binti Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.